SPR sedia bentang SOP siang nanti. Assalamualaikum, salam sejahtera. Berita tengah malam bersama saya Muhammad Shah Musa. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR akan membentangkan SOP bagi Pilihan Raya Umum Dun Melaka pada mesyuarat jawatankuasa khas pengurusan pandemik COVID-19 siang nanti. Menteri Kesihatan Kari Jamaluddin berkata, kementerian akan turut memberikan pandangan berhubung perkara berkenaan pada mesyuarat sama. Mesyuarat dipengerusikan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Setiap SOP yang dicadangkan SPR akan mengambil kira pengalaman PRN Sabah tahun lalu. Adalah memastikan bahawa apa yang telah berlaku pada waktu Sabah tidak akan diulangi. Cuma saya ingin membuat sedikit pandanganlah. Di Sabah tempoh hari kita belum lagi ada vaksinasi. Ya, jadi kita buat penilaian risiko berdasarkan kepada adanya vaksinasi. Tapi kita juga terima hakikat bahawa di Sabah tempoh hari tidak ada penularan Delta ataupun varian Delta. Jadi kita ambil kira semua perkara ini. Sementara itu, Perikatan Nasional PN sudah bersiap sedia menghadapi pertembungan 3 penjuru pada PRU Dun Melaka November depan. Pengurusinya Tassim Muhyiddin Yassin berkata ia selepas tiada keputusan jelas daripada pihak lain untuk menjalin kerjasama dengan gabungan parti itu. Jelas beliau, pertimbangan paling penting ketika ini adalah kuasa rakyat untuk memilih parti yang akan mentadbir negeri itu kelak. Bagi saya ini penting. Kita tak boleh lengah-lengah. Jadi kalau tidak ada isyarat, saya sebutkan kalau tidak ada isyarat yang jelas, kita akan pesu ikut keputusan yang telah dibuat oleh Perikatan Nasional Kebangsaan. Dan parti-parti dalam itu pun iaitu Bersatu, PAS dan Gerakan juga bersetuju. Kalau kita perlu berhadapan dengan 3 penjuru, kita bersedia hadapi 3 penjuru. Pasal kami ini pejuang. Beliau berkata demikian kepada pemberita di Bandar Hilir, Melaka. Tiada pencerobohan pangkalan data MySejahtera dilaporkan. Sebaliknya, Menteri Kesihatan Kari Jamaluddin menegaskan ia hanya penyalahgunaan antara muka pengaturcaraan aplikasi API oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Pihaknya telah mengenal pasti kelemahan tersebut dan ia telah pun diatasi. Dan kita akan memastikan dengan kerjasama daripada National Cyber Security Agency NACSA bahawa tahap keselamatan security dalam MySejahtera itu dapat ditingkatkan lagi. Saya ingin tegaskan bahawa tidak berlaku pencerobohan kepada database ataupun maklumat pengkalan maklumat MySejahtera. Apa yang berlaku adalah hanya penyalahgunaan API, ya, tetapi pencerobohan pengkalan maklumat MySejahtera itu tidak berlaku dan ini disahkan melalui ujian dan semakan yang dibuat oleh NACSA. Terdahulu, KKM menerima aduan berhubung mesej OTP yang diterima untuk mengesahkan nombor telefon pengguna bagi pendaftaran kod QR MySejahtera dan email spam daripada Helpdesk MySejahtera. Satu lokaliti di sebuah perkampungan orang asli di Raub Pahang dikenakan perintah kawalan pergerakan diperketatkan PKPD berkuat kuasa tengah malam ini sehingga 4 November. Ketua Pengarah Keselamatan Negara Datuk Rozi Masad menerusi kenyataan memaklumkan ia melibatkan kampung orang asli Ruai Mukim Batu Talam. SOP yang dikenakan adalah sama bagi kesemua PKPD seperti yang diumumkan sebelum ini.
Dalam pada itu, tiada pelanjutan dan penamatan PKPD dilaporkan bagi kawasan PKPD sedia ada. Peningkatan kadar kebolehjangkitan COVID-19 di Negeri Sembilan mungkin berpunca daripada kehadiran orang ramai di kawasan tumpuan umum selain aktiviti ziarah. Justru pematuhan SOP perlu dipertingkatkan bagi mengekang pertambahan kes. Sebab ialah mungkin orang melihat bahawa kehadiran pelancong yang tinggi di Negeri Sembilan, adat balik kampungnya, dan saya nampak macam ada sambutan hari raya puasa dan raya haji disekalikan. Itu yang kita nampak lah. Walaupun program kenduri kahwin tu agak belum nampak besar, tetapi keluarga balik kampung tu nampak ramai, dan production penuh. Seekor gajah betina yang sesat di kampung Pengkalan Atap Batu Rakit berjaya dipindahkan. Pengarah Pelitan Terengganu, Lu Kian Siong berkata operasi pemindahan gajah seberat hampir 2 tan itu turut dibantu 2 ekor gajah denak. Operasi pemindahan mengambil masa kira-kira 7 jam melibatkan 14 anggota dari Perkhidmatan Negeri dan Pusat Konservasi Gajah Kebangsaan Sungai Deka. Rawatan turut diberikan susulan luka dialami sebelum dilepaskan ke habitat asal. Overall operasi tadi kan, masuk gajah denak tu, lepas tu kat sini. So once kat sini kita akan kasih all the treatment, treatment tengok gajah tu. So kita akan chipkan dia ataupun scan chip. So ini kita dah buat treatment because it's a superficial punya wound. So kita buat treatment, lepas tu kita hantar ke lokasi pelepasan. Terdahulu, gajah berusia 10 tahun itu dipercayai haiwan yang sama berkeliaran di Sungai Tarum Setiu pada Sabtu lalu. Di Sarawak, sebuah rumah 2 tingkat separuh kekal di Kampung Hilir Seri Aman musnah terbakar. Bagaimanapun, tiada kemalangan jiwa dilaporkan. Balai Bomba dan Penyelamat Seri Aman memaklumkan setibanya di lokasi kejadian, pihaknya mendapati 80% kediaman berkenaan musnah. Api berjaya dikawal bagi memastikan ia tidak merebak ke rumah berhampiran. Rumah berkenaan didiami 3 penghuni dan kesemua mereka selamat. Punca kebakaran masih dalam siasatan. Proses kemasukan pelajar ke Institut Pengajian Tinggi bermula 15 Oktober lalu berjalan lancar. Timbalan Menteri Pengajian Tinggi, Datuk Dr. Ahmad Masrizal Muhammad berkata, pematuhan SOP diperketat bagi membendung penularan COVID-19 dalam kalangan pelajar. Menurutnya, setiap IPT juga telah menyediakan pusat pengasingan bagi pelajar yang didapati positif COVID-19 hasil saringan yang dilakukan. Garis panduan dasar ditetapkan oleh pihak Kementerian Pengajian Tinggi, tetapi universiti masing-masing mempunyai SOP tersendiri berdasarkan profil universiti. Universiti kebangsaan profilnya lain, UTHM lain, maka mereka buat berdasarkan kepada keupayaan mereka. Beliau berharap lebih banyak sektor industri dibenar beroperasi akhir November ini bagi membolehkan pelajar menjalani latihan industri. Datuk Dr. Ahmad Masrizal menyempurnakan majlis tanda tangan memorandum persefahaman antara Universiti Tun Hussein On Malaysia UTHM dan Yayasan TRC di Parit Raja Batu Pahat. Beberapa pelajar terpilih menerima beasiswa bernilai RM312,000. Bertemu kembali. 8 ahli sindiket penipuan dalam talian yang mempunyai jaringan luar negara diberkas Polis Johor dalam operasi berasingan di Johor Bahru dan Kulai. 2 lagi suspek dikenali sebagai Mr. So dan Kecik sedang diburu. Ketua Polis Johor Dato' Ayub Han Maiden Piche berkata sindiket aktif merekrut dan melatih pekerja untuk dijadikan operator yang berpusat di luar dan dalam negara. Ahli sindiket turut dijanjikan gaji RM3,000 sebulan dengan komisen 3% daripada setiap hasil penipuan. Mereka ni dilatih di sebuah rumah sebelum dipindahkan ke banglo di sekitar kawasan Johor Bahru dan Kulai dalam tempoh 1 bulan selepas latihan, dan mereka ni akan dihajar bagaimana untuk menghafal skrip-skrip
yang terlibat sebagai menyamar sebagai pegawai daripada agensi penguatkuasa. Antara yang dirampas 11 unit telefon bimbit, komputer riba, mesin perakam suara dan skrip penipuan. Kes disiasat mengikut Seksyen 420 Kanun Kesesaan. Kementerian Kewangan sedia membantu Kerajaan Negeri Melaka mempromosi 3 pulau negeri itu menjelang pewartaannya sebagai Taman Laut Negara. Menerusinya, kehidupan akuatik Pulau Nangka, Pulau Dodol dan Pulau Besar akan terpelihara. Timbalan Menteri Kewangan 1 Muhammad Shah Abdullah berkata ia selaras pembaharuan yang akan dibentangkan dalam Belanjawan 2022 minggu depan. Langkah pembaharuan ni yang kita lakukan ni di bawah strategi fokus bajet 2022 ini, di bawah reform ni kita nak wujudkan satu hala tuju baru dalam ekonomi ni. Melaka terkenal dengan pelancongan darat, Formosa, Asahan Waterfall dan pelbagai sumbernya. Tetapi bila dalam keadaan di bawah fasa reform ini, pembaharuan ini, kita nak bagi tumpuan kepada benda yang baru, new things. Kita tak boleh lagi status quo, duduk dalam keadaan yang biasa-biasa, yang lama ni dia sudah hilang tarikan. Kita nak bagi new excitement kepada pelancong untuk datang ke negeri Melaka. Itu sebabnya saya turun hari ini sebagai Kerajaan Persekutuan di bawah Kementerian Kewangan, kita nak melihat apakah jangkaan impak yang akan berlaku sekiranya dapat dilaksanakan nanti. Permodalan Nasional Berhad PNB akan menganjurkan Minggu Saham Digital MSD bermula 17 hingga 23 November ini. Presiden dan Ketua Eksekutif kumpulannya, Ahmad Zulkarnain On berkata, acara literasi kewangan itu mendapat sambutan menggalakkan pada penganjuran tahun lalu dengan lebih 2 juta tontonan di Facebook dan YouTube rasmi MSD. Kali ini bertemakan labur bersama, PNB memberi fokus kepada penciptaan nilai selain menghasilkan pulangan lestari jangka panjang untuk pemegang unit. Usaha tersebut seiring komitmen PNB dalam meningkatkan standard literasi kewangan rakyat. Seeing the success of MSD 2020 from a number standpoint, we are confident and we hope to be able to attract more viewers and engage them with even higher quality content this year. This year we've created more interesting programs with a variety in terms of format. These programs are crafted with 3 main objectives in mind. Bercakap dalam sidang media selepas pra-pelancaran MSD 2021 secara maya, sebanyak 70 program termasuk siri webinar, ceramah dan peraduan akan dianjurkan. MSD 2021 turut menawarkan hadiah bernilai lebih RM500,000 termasuk hadiah utama Hyundai Kona menerusi peraduan Jom Kira Duit. Tempoh regulatori ketiga RP3 yang bermula tahun hadapan cukup kritikal bagi tenaga nasional Berhad. Menteri Tenaga dan Sumber Asli Datuk Seri Taqiyuddin Hassan berkata ia bagi mengukuhkan peranannya untuk merangsang ekonomi negara melalui inisiatif tenaga hijau dan kecekapan tenaga. Komitmen TNB itu dilihat sejajar dengan keutamaan agenda negara terhadap perubahan iklim dan teknologi hijau. Pendekatan ini akan menjadikan iklim pelaburan yang kondusif kepada pelaburan domestik dan pelaburan langsung asing ke negara ini. Jadi ini adalah amat-amat penting. Institusi seumpama TNB dan juga institusi yang lain dalam negara boleh menyumbang bersama-sama dengan kerajaan untuk proses pemulihan ini. Jadi kita harap dalam waktu yang tidaklah lama, setahun, 2 tahun, negara kita boleh dipulihkan semula dari segi ekonomi, sosial dan sebagainya. Sementara itu, RM43 juta diperuntuk bagi program TNB Reskilling Malaysia bagi mengurangkan kadar pengangguran negara dalam kalangan pekerja teknikal. Orang ramai di Negeri Sembilan, khususnya di kawasan rendah, diminta bersiap sedia berdepan fenomena monsun timur laut. Menurut Pengarah Angkatan Pertahanan Awam Malaysia, APM Negeri, Lieutenant Colonel Muhammad Syukri Makno, teran perubahan monsun timur laut dijangka tiba sedikit lewat berbanding negeri lain dengan purata masih 50% setakat ini. Kiranya hujan melebihi 2 jam ke atas dengan lebat, maka kita nasihatkan bersedia awal untuk berpindah ke pusat-pusat pemindahan kerana kita lihat risiko banjir yang ada sekarang, air sangat deras
Okey, jadi sekiranya air naik melebihi paras pinggang itu dah boleh dikatakan bahayalah. Beliau berkata demikian selepas mengadakan lawatan ke Pusat Pemindahan Sementara SMK Datuk Muhammad Said Nilai. Projek penanaman padi skala besar PPSB yang diperkenal Lembaga Kemajuan Pertanian Muda MADA sejak 2020 telah menunjukkan perkembangan positif. Projek rintis PPSB Kampung Asam Jawa di Pendang kini merekodkan purata hasil padi 4.3 metrik tan per hektar berbanding kurang 3 metrik tan sebelum projek dilaksana. Ikuti laporan Fakhrul Razi Ismail. Bermula tahun 2015, pengurusan tanah sawah ini telah diambil alih oleh PPKF 3 Pendang daripada Kedah dan bermula pelaksanaan projek pemacu pertanian PPP yang dahulunya dikenali sebagai National Key Economic Area atau NKEA. Projek Kampung Asam Jawa ini melibatkan kawasan seluas 64.106 hektar melibatkan 85 orang peserta. PPSB dilaksana menerusi model pengurusan estet atau EMM 2.0. Ia diperkenal bagi meningkatkan hasil padi, mewujudkan peluang pekerjaan, mengoptimumkan penggunaan tanah serta meningkatkan kecekapan pembangunan serta pengurusan. 4 komponen utama dikenal pasti bagi mencapai hasil 8 metrik tan per hektar menjelang tahun 2026. Ia merangkumi pemulihan tanah, pembangunan infrastruktur ladang, mekanisasi dan automasi ladang serta pertanian pintar dan agro pelancongan. Ia akan menjadi satu projek contoh untuk dilaksanakan di wilayah-wilayah lain. Ya. Dan yang paling pentingnya ialah kita dapat mengembeling keseluruhan para petani kita, pesawah kita ini supaya mereka dapat melaksanakan projek ini secara bersama. Ya. Pengembelingan bersama dan akhirnya hasilnya sudah pastilah akan lebih baik. Perjanjian sewa pajak dilanjutkan bagi tempoh 10 musim bermula tahun ini susulan pencapaian memberangsangkan. Projek mendapat peruntukan modal pusingan lebih RM500,000 daripada MADA. Projek ini banyak membantu pada penduduk di Asam Jawa lah. Disebabkan yang utama sekali pada kita dari segi kita buat kerja lah, buat kerja benang ni, urusan benang dan pendapatan juga daripada sewa benang pun dulu kita atas 300, 400, sekarang dapat upgrade naik 500 satu bulan. Memang bagus untuk warga tua, bagi tak larat dah, tak kuat dah, tak ada tenaga untuk bekerja. Jadi bila kita pajak bagi MADA memang bagus. Memang bagus dan senang cara pengurusan, senang cara kewangan. Jadi di sini sangat baguslah. Ya. Dan disambungkan lagi ya. Tapi kalau ikut tu sampai teruslah yang sambungkan. Kalau selagi dia buat eloklah. Kalau tak ada masalah apa-apa tu tak ambil balik dah. Dan bagi dia buat ya. Impak pelbagai usaha dilakukan, sumbangan pengeluaran padi oleh kawasan muda telah meningkat kepada 43% tahun lalu berbanding 40% pada tahun 2018. Kerajaan negeri Kedah sangat memandang serius dalam semua perkara yang dilaksanakan oleh MADA, terutamanya di dalam mengharungi cabaran industri padi di kawasan muda. MADA sebagai peneraju jelapang padi, negara tetap utuh dan optimis untuk terus menjadi penyumbang utama kepada pengeluaran padi negara melalui pelbagai program yang telah, sedang dan akan dilaksanakan. Pihak MADA dalam perundingan untuk menaik taraf program kepada projek Smart Sawah Berskala Besar atau Smart SBB. Fakhrul Razi Ismail, Berita RTM. Gurauan mengenai rogol tidak kelakar dan mereka yang dianiaya perlu bersuara. Itu mesej yang disampaikan Ratu Terjun Negara Datuk Pandalela Rinong berikutan isu itu yang tular dalam media sosial baru-baru ini.
Pandelila mengeluarkan komen berkenaan bagi mengulas tindakan seorang pelakon tempatan yang menceritakan adegan rogol dalam filem yang dilakonkannya dalam sebuah rancangan televisyen baru-baru ini. Menceritakan masalah yang pernah melanda kem terjun kebangsaan, atlet berusia 28 tahun itu mendakwa bekas jurulatihnya pernah membuat gangguan seksual sebelum individu itu berdepan isu rogol melibatkan seorang penerjun negara beberapa tahun lepas. Jelasnya, beliau terpaksa berdepan situasi itu setiap hari dan tidak mampu menghalangnya kerana bimbang dibuli oleh jurulatih berkenaan. Bagaimanapun, atlet kelahiran Sarawak itu bersyukur apabila penerjun wanita negara kini dilindungi oleh persatuan sukan mereka selepas isu itu terbongkar. Ciapan Pandelila itu menjadi tular apabila ia diulang lebih 10,000 kali dan mendapat lebih 11,000 tanda suka. 3 pelajar Akademi Bola Keranjang Go Strong GSA berjaya memperoleh program beasiswa antarabangsa untuk menjalani latihan profesional dan pendidikan di institusi pengajian terkemuka di Taiwan. Pengasas kelab dan Akademi GSA, Muhammad Izzat Nasruddin berkata, program beasiswa ini bertujuan menawarkan keseimbangan unik dalam aspek akademik dan sukan kepada penerima. GSA yang bekerjasama dengan Persatuan Bola Keranjang Putrajaya Puba, Sekolah Sukan Bukit Jalil SSBJ dan BK Squad telah memilih Akil Daniel Farid dan Jeremiah Philip Nganzo untuk menyertai Taiwan Private Yongping Technological High School. Manakala Adli Najdad Azwandin pula akan menyertai Chung Yuan Christian University. Kita nak orang tahu that we do this program untuk bantu budak-budak ni semualah. And the idea of sending all these kids, kita orang rasa opportunity untuk ke luar negara ni tak senang, and we believe this is the best exposure for the kids to grow and belajar. And most of them yang pergi ni, they are from 16 years old to 18 years old. Sebelum ini, GSA berjaya menghantar pelajar Malaysia pertama Dayalan GV bermain di Liga Bola Keranjang Sekolah Tinggi HBL di Taiwan menerusi program yang sama pada 2019. Kementerian Komunikasi dan Multimedia bakal menganjurkan satu kejohanan sukan elektronik berskala besar dengan kerjasama Persatuan E-Sport Malaysia, Universiti Kebangsaan Malaysia dan 11 syarikat swasta. Timbalan Menterinya, Datuk Zahidi Zainul Abidin berkata, kejohanan e-gaming sport Keluarga Malaysia International Challenge 2021 itu bakal menawarkan hadiah keseluruhan lebih RM100,000. Kita lihat sekarang ni kebanyakan anak muda ni kebanyakannya terlibat dengan program e-gaming ni, e-gaming sport ni, dan kita harap dengan pelibatan kerajaan dapat mendekatkan diri anak muda dengan kerajaan, terutamanya dalam bidang digital. Beliau ditemui ketika mengadakan mesyuarat bersama wakil-wakil persatuan e-sukan seluruh negeri. Beliau juga berharap kejohanan ini mampu mempromosikan Malaysia sebagai hub e-sukan di peringkat antarabangsa. Cabaran baru menanti pasukan UiTM FC selepas pasukan itu diturunkan pangkat ke Sangan Liga Premier pada musim depan. Prasdanya Profesor Dr. Muhammad Sazili Syabibi berkata, pihak pengurusan UiTM FC sedang merangka perancangan untuk memastikan mereka kembali semula saingan utama selepas ini. Menurut Dr. Muhammad Sazili, skuad UiTM ketika ini sedang menyusun semula barisan pemain dalam memantapkan pasukan selain tidak menolak kemungkinan menggunakan 100% tenaga pelajar universiti berkenaan pada musim depan. Itu sebenarnya dalam peringkat kajian kita lagi. Ada juga pandangan supaya kita menggunakan 100% pelajar-pelajar UiTM yang mana prestasi dia pun boleh tahan. Maksudnya mereka juga mempunyai prestasi yang tinggi, pemain-pemain yang biasa bertanding beraksi dalam liga-liga utama negara kita ini, seperti Piala Belia, Piala Presiden. Jadi mengapa tidak kita memberikan mereka peluang untuk mereka berada di Liga Perdana dan mungkin akan lebih memberikan pengalaman pada mereka supaya mereka lepas itu mungkin berpeluang pula mencari mencuba nasib mereka dengan pasukan Liga Super selepas itu. Beliau ditemui media selepas tamat perlawanan persahabatan di antara Pusat Sukan Rekreasi UiTM dan Persatuan Penulis-Penulis Sukan Malaysia di Stadium UiTM Shah Alam.
Berita tengah malam berakhir di sini. Pastikan anda lakukan ujian kendali COVID-19 sebelum perjalanan merentas negeri. Yang sahih di Berita RTM, saya Muhammad Syah Musa. Assalamualaikum dan selamat malam.